المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. فليكن المريد حريصا على حفظ سمعه وبصره مجتهدا في كف جميع جوارحه عن الآثام والفضول. قال المؤلف رحمه الله تعالى اللهم صل على سيدنا محمد. فليكن المريد, maka hendaklah seorang murid itu harisan haloba ala hifzi sam'ihi, haloba menjaga pendengarannya dan juga penglihatannya. Mujtahidan, dalam keadaan yang sama, yaitu bersungguh-sungguh fi kaffi jami'i jawarihihi, pada menahan keseluruhan anggota tubuhnya, anil asam, daripada dosa, wal fudul, dan perkara-perkara yang lebih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagi seorang murid yang nak berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang nak kepada Tuhan, dia hendaklah haloba. Haloba menjaga pendengaran dan penglihatan. Haloba maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
satu perasaan dalam diri, bersungguh-sungguh nak jaga pendengaran dan penglihatan. Itu makna dia. Maknanya bukan semua perkara yang boleh kita lihat, bukan semua perkara boleh kita dengar, dan bukan semua perkara boleh kita lihat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak semua boleh kita tengok, tak semua boleh kita dengar. Sebab di sana ada undang-undang yang Tuhan buat. Kadang-kadang buat turun apa ni, kain buruk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab di sana ada undang-undang yang Tuhan dah buat. Ada boleh tengok, ada yang tak boleh tengok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Benda yang tak boleh tengok itulah yang dikatakan haram dilihat dan haram didengar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Oleh kerana dia tegahan Tuhan, maka bagi seorang murid hendaklah memberi perhatian yang berlebih terhadap larangan tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau ikut daripada hati ataupun nafsu kita, memang nak tengok ataupun memang nak dengar. Tapi oleh kerana larangan, jadi kita ni kena berjuang di dalam diri kita untuk menahan pandangan dan juga menahan pendengaran. Kerana pendengaran dan penglihatan tu ialah dilarang oleh Tuhan. Maknanya jaga sungguh-sungguh jangan melihat yang haram dan juga mendengar yang haram, ataupun dalam makna lain, jaga sungguh-sungguh daripada dosa mata dan telinga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian wal fudul. Fudul ni ialah lebih-lebihan. Lebih-lebihan. Maknanya melihat bukan haram, mendengar pun bukan haram juga, tapi saja nak tengok, dipanggil fudul. Dalam satu ungkapan ulama, iyyaka wal fudul fa inna hisabahu yatul. Jaga-jaga kamu melihat yang lebih-lebih, jaga-jaga kamu mendengar yang lebih-lebih, jaga-jaga kamu mengambil yang lebih-lebih. Fa inna hisabahu yatul, kerana hisabnya panjang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekalipun tak berdosa, tapi akan ditanya. Dia panggil hisab. Sekalipun tak berdosa, tapi akan ditanya. Jadi bagi seorang murid, bagi orang yang nak berjalan pada Allah Subhanahu Wa Taala tu, jadi dia kena jaga sungguh-sungguh pendengaran dia, dan dia kena jaga sungguh-sungguh penglihatan dia terhadap perkara yang dilarang oleh Tuhan. Qala wal yahdhar minan nazari bi'ainil istihsani ila zahratid dunya wa zinatiha fa inna zahiraha fitnatun wa batinaha ibratun. Seterusnya kata Imam Haddad, wal yahdhar minan nazari bi'ainil istihsan. Dan hendaklah seorang murid itu berawas ataupun berhati-hati minan nazari bi'ainil istihsan. Hendaklah seorang murid itu berjaga-jaga daripada melihat dengan pandangan elok ila zahratid dunia, kepada keindahan dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa zinatiha, dan kepada perhiasan-perhiasan dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
fa inna zahiraha fitnah. Kerana dunia ni zahirnya fitnah dan batinnya ialah i'tibar. Adapun batinnya ialah pelajaran. Yang seterusnya, hendaklah seorang murid itu berhati-hati, berjaga-jaga, berawas daripada melihat dunia dengan pandangan elok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan melihat dunia dengan pandangan elok, dia panggil istihsan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kepada zahratid dunia, iaitu keindahan dunia dan juga perhiasan dunia ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam sebuah hadis Nabi kita sebut, ad-dunya hulwatun khadirah, faman akhazaha bi tibi nafsin burika lahu. Dunia ni disebut dengan hulwatun khadirah. Hulwatun khadirah. Hulwah maknanya sedap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Khadirah maknanya indah. Dunia ni sedap dan indah. Sama ada yang dilihat, yang didengar, yang dipakai, yang dimakan, semua sedap. Tapi dunia ni, sekalipun dia sedap, sekalipun dia indah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jangan pandang dunia dengan pandangan istihsan. Baik. Jangan pandang dunia dengan pandangan istihsan, iaitu kita kata elok. Jangan pandang dengan pandangan istihsan. Dengan makna jangan pandang dia elok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dunia ni dia menipu daya. Dia ialah penipu. Dia ialah pendusta dunia ni. Satu masa Nabi kita SAW ajak para sahabat keluar daripada masjid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Para sahabat pakat keluar dan ikut Rasulullah. Sampai di satu tanah lapang, Nabi ambil satu ranting kayu, ranting pokok, Nabi garis. Nabi kata, hadza huwal insan, ini ialah manusia. Dan Nabi garis lagi satu garisan, tepi garisan tu Nabi kata, wa hadza ajalu, ini ialah mati dia. Jadi garisan pertama, garisan yang kedua, ni manusia, ni mati. Kemudian Nabi kita SAW menggaris satu lagi garisan yang jauh daripada garisan pertama dan kedua. Nabi kata, wa hadza amaluh, ni angan-angan dia, ni impian dia. Dan Nabi kata, fa bainama huwa kadzalik idz ja'ahu al-aqrab. Tengah-tengah dia macam tu, ni dia, ni mati dia, ni angan-angan dia, tiba-tiba datang yang paling hampir dengan dia, iaitu mati dia. Dia tak sempat pun nak mencapai angan-angan dia. Sebab tu kita ni angan-angan kena pendek. Kalau kita berlebih sangat kita fikir, dia panggil fudul. Nak fikir hak ke depan, sampai ke dak umur. Kalau kita fikir hak ke depan, kalau kita mati sebelum sampai kepada angan-angan, jadi kita fikir tu rugi. Dia panggil fudul, benda lebih. Nak fikir apa, tak tahu lagi hak ke depan.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang buat rumah. Buat rumah ni dalam kita kata 6 bulan, 8 bulan ataupun setahun, siaplah rumah. Ikut rumah besar kecil. Kalau rumah tak besar mana, dalam 2 bulan insya-Allah siap. Tapi kalau rumah tu besar sikit, dia pilih sampai 6 bulan, 8 bulan, 10 bulan, setahun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang yang buat rumah sampai setahun baru siap, berarti rumah dah besar. Dia punya taste dia punya keinginan dia tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tentulah berlebihan. Dia nak dapur dia macam ni, dia nak ruang tamu dia begini, dia nak push dia macam ni, dia nak begini. Hari-hari dia pergi tengok rumah dia. Dia tengok progress. Tukang tu buat apa dah dan sebagainya. Ada tak orang yang buat rumah ni terfikir? Kalau tukang rumah kata setahun, ada tak terfikir dia kata setahun ni dan dah aku. Banyak orang tak fikir macam tu. Dan ada orang yang berfikir macam tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Begitulah yang disuruh oleh Imam Haddad kita terhadap dunia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada orang buat pertandingan. Orang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, buat pertandingan, menyimpan sekian-sekian banyak. Bank buat pertandingan, siapa-siapa yang menyimpan sekian-sekian banyak, nanti akan dibuat cabutan bertuah, ditunjuk kereta emas. Nanti akan dapat emas tu lah 3 biji contohnya. Padan tak kita ni? Banyak orang dah tahu dapat emas sedih tu, syok tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalaulah seseorang ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, menang cabutan bertuah tu, dia tahu tak emas tu apa. Yang pertama, kereta besar-besar ni fitnah. Selalu orang nak anggap dia hebat kalau pakai kereta elok-elok. Maknanya tak berhenti kena pegang tasbih astaghfirullahalazim kalau pakai kereta elok-elok tu. Bagi orang ngaji macam kita, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Tapi sebaliknya, kalau orang ni dia mampu, tak apalah, dia mampu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seperti Syekh Abdul Qadir Jalani rahimahullahu ta'ala. Syekh Abdul Qadir Jalani, tahu tak kata kasut dia buat daripada permata? Ada tak di Malaysia ni orang pakai kasut daripada permata, bertatahkan permata? Ada tak? Kalau ada, masuk Facebook dah kan? Kalau berjalan kalau lah dia jalan, kasut dia dibuat permata. Saya ingat orang pakai, yang pertama orang pakai masuk dalam Facebook, dibimbangi nanti orang cantik kaki dia, orang nak ambil permata tu kan. Itu dunia fitnah. Dunia ni kita kena ukur diri, padan ataupun tak. Syekh Abdul Qadir Jalani rahimahullah ta'ala, dia tak rasa apa. Permata tu macam batu-batu kok jalan tu ya. Kita ni kalau kok jalan jumpa permata, terkejut beruk. Tu dia batu permata. Tapi depa lalu tepi kalau permata, contoh macam Malik bin Dinar radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Malik bin Dinar dia kata, kalaulah turun hujan daripada langit, aku tak keluar kutip. Kalau aku nak keluar kutip pun aku ambil untuk abang aku bayar hutang. Tu orang panggil orang kuat.
Orang kuat ni main dunia, dia tak ambil dunia bola hati dia. Dunia dan ni dia nak bagi kat siapa? Siapa ada keperluan, orang tu dia bagi. Kalau lagilah tinggi makam seseorang, makam orang tak minta pun dia bagi. Tapi kalau bawah sikit, minta baru bagi. Kalau atas sikit, lebih tinggi makam dia, tak minta pun bagi. Macam Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala Jawadun Karim. Allah Maha Pemurah. Jawad. Allah Maha Pemurah. Orang hak level atas tu, dia berakhlak dengan akhlak Allah. Kawan tu main rumah, berziarah ala Sayyidina Muhammad. Tapi sekalipun orang tu tak minta, tapi bagi. Jadi orang macam tu dia sebut orang berakhlak dengan akhlak Allah. Tapi kalau boleh duduk bawah tu pun okey dah. Kalau orang minta tak kedekut bagi. Tapi jangan cukup dengan kedudukan tu. Kita ni kena lebih. Akhirat ni kita kena usaha lebih. Di dunia ni orang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dalam perkara dunia orang nak dia lebih pada orang. Tapi dalam perkara akhirat, dia tak kisah pun orang lebih pada dia. Ni lagi sekali orang yang ditipu oleh dunia. Kita ni dalam perkara dunia, orang lebih tak faham. Tapi perkara akhirat, jangan bagi orang lebih. Kita minta usaha kita lebih daripada orang. Sebab Tuhan sebut wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Allah sungguh bersegeralah kamu, wasari'u, cepat-cepat. Bersegeralah kamu untuk mendapat keampunan Tuhan kamu dan juga untuk mendapat syurga yang Tuhan janji pada kamu. Syurga yang seluas, yang 'arduha as-samawati wal ardh. Syurga yang seluas langit dan bumi. Ni 7 lapis langit ni. Ni bumi 7 lapis. Langit 7 lapis. Syurga seluas tu untuk seseorang tu. Jadi belilah tanah-tanah di dalam syurga itu. Belilah bidang-bidang tanah dalam syurga itu. Orang ni kalau ada duit, dia nak beli. Tanah tang tu, tanah tani, dusun tang tu, dusun tani. Jadi belilah bidang-bidang tanah dalam syurga. Ada duit, menyumbang. Ada duit, infak. Itu dia beli, disebut dengan membeli syurga. Taib. Jadi jaga-jaga mata, jaga-jaga melihat kepada zahratid dunia, keindahan dunia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dengan pandangan istihsan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dunia ni, kalau kita ambil lebih, kita kena tanya banyak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itu daripada dulu sampai hari ini, saya harap Tuhan masih jaga perasaan ni, hati ni. Saya tak cadang untuk, kalau ada duit pun, jadi saya tak cadang untuk memperbanyakkan harta benda dunia. Ada orang bila ada duit, dia nak beli kedai, dia nak beli tanah. Itu tak ada dalam minda saya. Kalau saya perlu, saya belilah. Jadi beli atas keperluan. Sebenarnya semua nak guna lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita tak macam tu, duit ada, kita boleh bagi. Kalau kita tak macam tu, duit ada, kita nak beli, kita nak contoh, kita sanggup untuk habis duit banyak untuk diri kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Sedangkan di sana, kalau kita dah cukup, dah ada, kita tak beli, duit tu boleh kita guna untuk orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Banyaklah kita boleh bagi ke orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia macam ni lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata kalau kita beli kereta ni dia makin susut nilai. Faham tak? Berbeza kita beli tanah. Beli tanah dia makin tinggi. Tanah tu panggil properties kan. Semakin tinggi harga dia, semakin tinggi harga itulah semakin lama akan ditanya oleh Tuhan. Kalau kita beli baju lama-lama dia makin huih. Allah dia makin dia semakin susut nilai. Lama-lama orang buat bandel. Had duk beli harga 100, jual harga RM1. Allah Sayyidina Muhammad. Tapi pun macam tu kena tanya juga. Tapi taklah teruk sangat. No? Jadi subhanallah, sallallahu alaihi wasallam, dia akhirat ni perjalanan jauh. Bila perjalanan tu jauh, ibarat orang musafir. Orang musafir kalau bawa beg banyak, 2-3 beg, kalau turun daripada flight, tak apalah, dia ada stroli. Lepas tu tolak pergi dah atas kereta, buh atas kereta. Kalau nak kena naik beg, kalau nak kena naik train, susah. 3 biji beg, 3 biji beg nak kena angkat semua, berat-berat semua. Sallallahu alaihi wasallam. Berat. Susah dalam perjalanan. Nak masuk tandas pun susah. Kalau beg besar sebiji pun susah dah. Tandas besar mana tandas? Kita pun besar lah tandas. Orang panggil apa? Halui tandas tu. Beg nak tak luar takut orang curi. Masuk dalam tandas juga. Tu ibaratnya kalau harta kita banyak, susahlah kita nak menempuh perjalanan. Allahumma salli ala sayyidina. Esok daripada mahsyar esok, orang yang harta tak banyak pakai jalan Nabi ke syurga. Kita sekalipun insya-Allah masuk syurga, tapi pertanyaan kita banyak. Pada mahsyar tu, ni apa ni? Kepiah di dunia apa lai? Baju di dunia apa lai? Tudung di dunia apa lai? Warna apa? Beli di mana? Apa semua ni, hatta kancing-kancing ni akan ditanya ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Satu ni nilai berapa? Ni semua berapa? Cukuplah seseorang yang akan masuk syurga itu, sisaannya ialah kalau berdiri lama di hadapan Tuhan, ditanya dia hisab, lama berdiri di hadapan Allah, itu cukuplah jadi sisaan pada dia. Sebab Tuhan ni kalau dia perinci, berarti kita akan terkena dengan dia. Sebab itu Sayyidina Aisyah minta, hasibna hisaban yasira. Wahai Tuhan, hisablah kami dengan hisab yang mudah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Polis kalau dia tahan, dia nak cari duit, dia buat, dia cari pasal. Lesen ada, IC lesen ada, road tag ada. Tengok alim pula, dia cari sebab dia nak cari duit. Faham? Kalau dia tak mau cari duit, dia buat macam ni ya. Jadi kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak perangkap seseorang, Tuhan perinci hisab kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi jaga-jaga melihat dunia dengan pandangan yang elok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ni, kita tambah
harta kita dan sebagainya, sahabat Sayyidina Muhammad, bukan untuk kita, untuk umat. Saya berazam dalam hati ni, insya-Allah nak buka sebuah kedai charity. Tolong doa bagi jadi. Tapi tuan-tuan kena tolong saya lah. Kedai charity ni tak banyak di Malaysia ni, tapi ni orang putih banyak lah. Kedai tolong orang. Orang miskin nak beli pergi kedai tu, kalau kurang RM1 RM2 pun dah okey dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hari ni suruh Ustaz Midi pergi tengok kedai tak mana kita boleh buka. Ni nak fikir kepala otak nak tolong orang ya, insya-Allah. Maknanya ada sebuah kedai charity kita, Cik Ani, di mana? Apa ni? Dian. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang hak nak tolong ni, mereka turun daripada Kuala Lumpur mai beli barang di kedai ni sebab nak tolong. Mereka boleh beli di Kuala Lumpur, tapi mai beli sini sebab nak tolong. Turun betul Kuala Lumpur sebab mai beli balik. Ada orang macam tu, dia kira nak buat kebajikan ya. Sallallahu Alaihi Muhammad. Jadi kawasan kita ni kawasan Padang Terap. Padang Terap ni ramai orang susah. Dia macam beri baling sik juga. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, maknanya kalau kita buat apa pun, aku nak tolong orang. Kaya ni, biar kita kaya jiwa cukup. Faham, kaya jiwa, berpada dengan apa yang ada, cukuplah. Alhamdulillah, ada Sayyidina Muhammad. Kalau ada niat betul dengan Tuhan, kita pakai kereta elok ke, rumah elok ke, semua ada nilai. Pasal apa? Satu nak jawab dengan Tuhan, bukan nak belagak, bukan nak sombong, bukan nak mengebat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, semua kerana Allah. Macam Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, pasal apa dia kaya? Sebab untuk Islam. Sayyidina Osman radhiyallahu ta'ala, pasal apa kaya? Untuk Islam, untuk tolong perjuangan Islam, untuk tolong agama, tolong orang susah-susah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina Abu Bakar setiap malam pergi rumah orang miskin, pergi letak gandum, pergi letak tepung, pergi letak gula. Orang miskin jaga-jaga tidur, tengok-tengok lah, apa tak ni, sampai mati Sayyidina Abu Bakar, baru lepas tahu yang duk letak sama ni Sayyidina Abu Bakar. Tu otak orang yang ada duit, macam mana nak tolong orang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, masalah. Jadi begitulah orang yang namanya yang berhormat. Tu lagilah kita kata masalah Sayyidina Muhammad, lagilah patut dia rasa macam kita rasa, sebab dia diletak kepada dia fardu. Benda tu benda duduk atas bau dia. Allahumma salli ala Sayyidina. Memang kerja dia kena tolong orang. Jadi menteri, dia kena tolong orang. Jadi wakil rakyat tak boleh tutup handphone. No, masalah Sayyidina Muhammad ni pada saya lah. Menteri tak boleh tutup handphone. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab dia kerja dengan rakyat. Hak dia menteri semua tu YB kan, ahli parlimen ataupun adun. Macam mana ke waktu orang telefon dia tak angkat? Orang rasa kecewa tak? Rasa kecewa. Ataupun kalau tak cukup dengan dia kena ada PA. PA seorang tak cukup, kena dua tak cukup, kena tiga.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni semua kena balas ni. Mana apa keperluan rakyat. Allahumma salli ala sayyidina. Jangan jadi macam ni, kata guru saya. Anak orang makan ikan kering, anak kita makan daging. Anak kita makan daging, anak orang makan ikan kering. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi siapa-siapa yang berani berdepan dengan Tuhan nak jawab esok, tak apalah, jadilah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun ar ra'iyatih. Nabi kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, setiap kamu ialah pemimpin dan setiap kamu akan dipersoalkan terhadap apa yang dia pimpin. Dia memerintah macam mana, dia memimpin macam mana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi dunia ni kena berhati-hati. Kadang-kadang kita ambil tu sedap, tapi kita tahu tak kesan dia. Contoh kita kata no, waktu boleh makan, makan, tahu tak kesan daripada makan tu apa? Nanti kena jantung, nanti kencing manis, nanti buah pinggang. Itulah dunia. Jadi apa pun kena berhati-hati. Allahumma salli ala sayyidina. Kalau dia disanjung, nama disanjung, diangkat, dijulang. Contoh kita kata macam seseorang artis, dia tahu tak kesan daripada dia terkenal. Dia tahu tak kesan daripada dia glamour. Dia duk syok glamour ni. Dia syok glamour ni. Dia tahu tak setiap benda ni dia tak berterus-terusan macam tu. Kalau orang cetuskan satu apa? Kontroversi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu tu baru dia tahu. Itulah dunia. Allahumma salli ala sayyidina. Dia baru dia tahu tingginya dunia ni. Dunia ni jangan tengok dengan pandangan ihtiasan. Sebab dia sebut zahir dunia ni fitnah, batinnya ibrah. Fitnah mana apa? Ujian. Masalah Sayyidina Muhammad. Kalau bahasa kita ni, dunia ni dia kena spare sama benda hak nak nangis. Jangan duk kena nak gelak, nak senyum ya. Tapi kena spare sama. Sagi kok menangis kot. Kena ada sama tu. Jangan lupa daratan. Jangan seronok sampai tak sedar diri. Jadi bila mana kita dah bersedia untuk yang sedih itu, jadi kita tahu tak teruk sangat. Faham? Tapi kalau kita tak prepare untuk yang sedih itu, bila kena tu tumbang. Allahumma salli ala sayyidina. Persediaan kena buat. Allahumma salli ala sayyidina. Baik. Lepas tu zahir dia ujian, di baliknya i'tibar. Ada satu orang, bismillahirrahmanirrahim, dia satu orang ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia kerja polis, dan dia pula kerja polis laut, polis marine. Sejak daripada dia mula kerja mas, sampailah dia tua lah, dia duk pindah daripada sebuah tempat ke sebuah tempat tepi-tepi laut ni. Rumah polis pula, barek polis bukan besar mana pun, anak ramai, tapi rumah tak besar. Lama-lama dia kata, harap-harap lah dia kata, rumah panjang dan balik bak rumah di kampung. Sebab dia dah macam tekanan rumah kecil. Akhirnya dia balik buat rumah di kampung, besar rumah dia. Tuhan izin buat rumah besar, bilik besar-besar sebab anak ramai. Salah Sayyidina Muhammad, seolah macam rumah dia ni asrama. Laki-laki ramai, dia ada dom berhamduk itu, tapi dia kata 2 tingkat. Lepas tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad,
Bilik mandi kolah besar macam asrama. Hampa mandilah sepuh-puhnya. Pada hari rumah dah siap, dia cekak pinggang, dia tengok belakang rumah dia puas, alhamdulillah. Tuhan bagi juga umur panjang. Boleh buat rumah besar. 2 tingkat. Kalau tengok sekali, rumah tu macam surau. Tapi Tuhan, dia bagi duduk orang ni rumah tu dalam berapa tahun dia. Duduk seronok lah, anak ramai, suami isteri duduk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai berapa tahun, isteri dah meninggal. Kesan, isteri meninggal kesan. Jadi bila isteri dah meninggal, seronok tak duduk rumah tu? Tak ada teman lah. Dan dia kata, tak cari siapa lah. Dia pun nak buat apa lah. Dia kata, dah tua dah. Dia nak buat persediaan balik lah. Ni orang ada hati. Kelebihannya orang ni, rumah dekat masjid. Akhirnya dia lebih banyak menghabiskan masanya di masjid daripada di rumah. Sedangkan hari itu nak balik duduk rumah besar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan lah duduk berapa tahun berulang alik rumah masjid. Waktu duha duduk masjid. Baca Quran ke, di i'tikaf ke, tu nasib dia, habuan dia baik. Rumah tu hal besar tu tak duduk juga. Dia tinggal rumah dia, pergi duduk rumah Tuhan, rumah Allah. Lama lepas tu, selama 3 tahun dia mati. Habis rumah tu. Bila rumah tu lepas dia tak ada, anak-anak ni